Assalamualaikum kawan-kawan. Kita berjumpa lagi bersama kami Jun dan Nita. Hai semua, hari ini kami di Lee Kong Chian Natural History Museum. Mari kita tengok-tengok apa yang ada di sini. Oh, by the way, lihat tu apa yang di belakang kami. Buaya. Kami tidak sendiri ya. Kami ada Naira Naima di sini, cucu Nita. Malulah dia. Tapi apa pun, jom kita ke dalam tengok-tengok. Mari. Jom. Mari ikut kami. The Lee Kong Chian Natural History Museum ini adalah muzium sejarah alam. Lee Kong Chian Natural History Museum committed untuk menjadi peneraju dalam biodiversiti Asia Tenggara dalam penyelidikan, pendidikan dan jangkauan. Sasaran Lee Kong Chian Natural History Museum ialah memupuk minat orang ramai dalam biodiversiti dan isu alam sekitar yang berkaitan. Mengekalkan dan membangunkan pangkalan pengetahuan warisan semula jadi dengan tumpuan pada koleksi besar spesimen sejarah dan penyelidikan. Mengejar, menggalakkan, membangun dan menyokong penyelidikan biodiversiti di Singapura dan Asia Tenggara serta institusi rakan kongsi antarabangsa. Bekerja untuk memastikan kepelbagaian biologi dan isu alam sekitar relevan dalam kehidupan generasi sekarang dan akan datang rakyat Singapura. Matlamat Lee Kong Chian Natural History Museum ialah pengukuhan, pertumbuhan dan evolusi program penyelidikan. Museum ini akan terus mengembangkan kawasan baru dan menggalakkan penggunaan teknologi baru untuk penyelidikan dan koleksi penyelidikan. Selain daripada mengekalkan kekuatan Singapura Melaya, ia juga akan mengambil perspektif Asia Tenggara yang semakin meningkat. Meningkatkan relevansi kurikulum dan penglibatan pendidikan dengan pelajar rendah, menengah dan tertiary. Generasi muda perlu dilibatkan dan dilatih supaya terdapat sekumpulan bakat berkebolehan yang bukan sahaja mengetahui tentang keperluan pembangunan mampan dan biodiversiti, tapi juga mampu berkhidmat untuk tujuan pemeliharaan dan memenuhi keperluan tenaga kerja negara dan serantau. Meningkatkan penglibatan dengan orang awam. Sebagai muzium rakyat, muzium ini bukan sahaja memenuhi keperluan dan minat orang ramai, ia juga harus menggalakkan dan mendidik mereka tentang perkembangan dan cabaran baru serta meningkatkan tahap kesedaran alam sekitar. Sejarah muzium ini. Lee Kong Chian Natural History Museum mempunyai sejarah yang panjang dan agak berbelit-belit. Malah pada hari ini kita mempunyai perdebatan panjang tentang bilakah ia sebenarnya dilahirkan. Timeline ataupun garis masa. Pada 1823, Sir Thomas Stamford Raffles menubuhkan institusi Singapura. Pada 1849, Perpustakaan Singapura mencadangkan penubuhan sebuah muzium selepas menerima hadiah istimewa shilling daripada Temenggung Ibrahim Johor. Pada 1874, kertas rasmi yang pertama kali menyebut pembiayaan untuk perpustakaan dan muzium Raffles. Pada 1878, Majlis Perundangan untuk Pulau Singapura meluluskan Ordinance Raffles Societies secara rasmi menjadikan entiti itu sah. Tanpa mengira tarikh yang dipilih, Muzium Raffles dan penjelmaannya sekarang, Muzium Nasional Singapura dan Muzium Sejarah Semula Jadi Lee Kong Chian ini adalah institut yang tertua di Asia Tenggara untuk tujuan pengurusan dan sudut undang-undang. Tarikh 16 Disember 1878 adalah tarikh yang praktikal dan mungkin yang paling objektif untuk permulaan Muzium Sejarah Semula Jadi. Muzium ini mewarisi koleksi sejarah semula jadi daripada pendahulunya
iaitu Museum Penyelidikan Biodiversity Raffles yang ditubuhkan pada tahun 1998. Yang koleksinya adalah koleksi rujukan zoologi, dibuka secara rasmi pada 31 Oktober 1988. Yang sudah tentu berpunca daripada Museum Raffles yang dinamakan semula sebagai Museum Negara Singapura pada tahun 1965. Ditubuhkan secara rasmi sebagai unit akademik bebas di bawah Fakulti Sains pada 1 April 2014. Bangunan yang menempatkan museum itu dibina atas sumbangan orang ramai dan dikekalkan oleh endowment yang besar untuk melindungi koleksi haiwan dan warisan semula jadi negara. Secara operasi, Lee Kong Chian Natural History Museum ini terdiri daripada dua entiti utama. Koleksi tumbuhan dan haiwan membentuk teras kewujudannya dan perpusatkan penyelidikannya. Galeri awam bersama-sama dengan komponen pengajaran dan jangkauan museum, mereka disokong oleh pengurusan bangunan dan Jabatan Pentadbiran Museum. Jomlah kemari dengan keluarga dan anak-anak. Anda pasti terhibur. Dan it's a must untuk mereka yang minatkan sejarah dan alam semula jadi. Rasanya tidak cukup waktu untuk kami bercerita tentang museum ini. Apapun kami cuba apa yang termampu dalam waktu yang singkat ini. Lee Kong Chian Natural History Museum ditempatkan di sebuah bangunan hijau 7 tingkat yang menyediakan ruang seluas 8,500 meter persegi. Museum ini menempatkan lebih dari 560,000 lot yang dikategorikan dan lebih 1 juta spesimen dari seluruh rantau ini. Selain daripada koleksi sejarah semula jadi, menghiasi bangunan dan persekitarannya adalah kawasan berlandscape yang meniru habitat semula jadi tumbuhan asli serta taman filogenetik. Galeri awamnya tersebar lebih 2,500 meter persegi. Galeri biodiversity sendiri daripada 15 zon menjejaki sejarah kehidupan di bumi dengan bahagian yang berbeza dihaskan untuk asal-usul kehidupan dan semua cabang utama pokok kehidupan. Bahagian lain ialah zon tematik yang didedikasikan untuk pengetahuan saintifik, meneroka topik seperti bagaimana vertebrata darat berkembang daripada kehidupan dalam air dan sebab burung sebenarnya dinosaur. Museum ini juga menempatkan 3 rangka sauropod diplodosid yang banyak diperkatakan. Setiap satu daripadanya adalah kira-kira 80% siap, menjadikannya jarang ditemui dalam penemuan dinosaur. Melengkapkan galeri biodiversity di tingkat mezzanine ialah galeri warisan, di mana sejarah Museum Raffles dan Lee Kong Chian Natural History Museum menjadi latar belakang kepada sejarah-sejarah semula jadi di Singapura. Terokai sejarah kerja biodiversity Singapura dan ketahui lebih lanjut tentang lelaki dan wanita yang membantu membina khazanah biologi yang telah terkumpul oleh museum itu selama lebih daripada 100 tahun sejarahnya. Ia juga mempunyai zon bertajuk Singapore Today yang mempamerkan geologi pulau itu serta kerja pemeliharaan penting yang dilakukan oleh agensi negara. Jomlah bersama keluarga dan anak-anak. Kami sendiri sangat teruja berada di sini. Cucu Nita, Naira Naima, yang tadinya takut dengan binatang-binatang di sini, tapi sekarang berani menerokai museum ini sendiri. Perjalanan melalui galeri juga direka bentuk untuk menjadi pengalaman. Dengan susunan atur serta spesimen sejarah semula jadi dipilih dengan niat untuk memaksimumkan hasil ini. Galeri ini dilengkapi dengan aplikasi berasaskan web yang membolehkan pelawat mengetahui lebih lanjut tentang mana-mana tumbuhan, haiwan atau fakta saintifik yang paling mereka minati. Koleksi di museum ini. Sebahagian besar ruang di museum ini menempatkan koleksi sejarah semula jadi kami. Koleksi utama ialah dalam 2 bahagian, herbarium dan koleksi zoologi. Ada juga bahagian research dan outreach and education.
juga publication dan library publication, dan juga perkhidmatan perundingan. Kekuatan penyelidikan Lee Kong Chian Natural History Museum telah mencapai reputasi serantau dan antarabangsa yang tinggi dalam hal perundingan alam sekitar. Beberapa organisasi tempatan dan antarabangsa telah mendapatkan bantuan profesional dari museum ini berkenaan dengan penilaian kesan alam sekitar dan pilihan pengurusan. Persatuan Lee Kong Chian Natural History Museum. Lee Kong Chian Natural History Museum menawarkan program rakan lawatan jangka pendek dengan penyelidikan selama 2 hingga 6 minggu di Singapura. Program ini berusaha untuk membawa pakar dalam bidang yang berkaitan untuk bekerjasama dengan kaki tangan dan pelajar Lee Kong Chian Natural History Museum untuk memajukan penyelidikan biodiversiti Asia Tenggara. Mereka diberi atas dasar merit bergantung kepada dana dan bidang penyelidikan yang dikenal pasti. Program persahabatan jangka panjang selama 6 ke hingga 12 bulan juga tersedia, tetapi ini bergantung pada pembiayaan yang ada dan projek. Pangkalan data Lee Kong Chian Natural History Museum. Katalog spesimen berbagai kumpulan bunga dan fauna di museum telah dikekalkan sebagai entry tulisan tangan dalam buku katalog. Katalog ini sedang diselenggarakan secara digital. Sebahagian daripada koleksi reptilia dan amfibia boleh didapati dalam talian dan boleh dicari di Hempnet. 2 pangkalan data lumut yang tersedia dalam talian ialah Asia Timur dan Malaysian. Peringkat Lee Kong Chian Natural History Museum yang seterusnya sedang berlangsung dan akan melihat jenis koleksi didigitalkan kepada piawaian moden dan pangkalan data asas koleksi untuk memudahkan penggunaannya kepada masyarakat antarabangsa. Hanya di sini saja dan kami telah terhibur selama berada di sini. Jadi kami harap anda juga telah terhibur bersama kami. Jadi jomlah kemari bersama keluarga dan anak-anak. Hingga di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tengok ni. Orang penakut ni dua-dua ni nak suruh ambil gambar dengan ular dalam botol tu pun susah sangat. Scary kan? Tak payah terima kasih lah. Kau kasih beribu-ribu pun tak nak. Apa-apa je ular ni. Beribu-ribu. Doktor pun tak payah lah, takut. Who's kitty? Who's kitty? Where are you? Okay. Naira Naimah terus sembunyi bila nampak buaya yang besar tadi. Assalamualaikum. Kami Jun dan Nita. Apa kami Jun? Assalamualaikum. Jumpa lagi di Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama kami, Jun dan Nita. Destinasi kami hari ini ialah di Lee Kong Chian Natural Museum. Lee Kong Chian Natural